الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Hadirin yang sekalian dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan mau sihat tak? Alhamdulillah. Kita berhenti di mana tuan-tuan? Kitab kita Qaulul Tam fi Ahkam Imam wal Ma'mum. Surat masalah yang ke-21. Kita tengok kitab kita ni membicarakan tentang soal hukum hakam sembahyang berjemaah. Bagaimana sembahyang berjemaah. Jadi kita tengok masalah yang ke-21. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dahrain, kata pengarang. Masalah yang ke-21. Hukum makmum masbuk bangun sebelum imam memberi salam. Makmum masbuk, dia bangun sebelum imam bagi salam. Dan saya sebut kat tuan-tuan sebelum ni, makmum yang masbuk, dia bangun setelah salam yang kedua. Boleh tak? Itulah yang paling afdal. Walaupun kita tengok kadang-kadang ada setengah ustaz pun salam pertama dia terus bangun. Saya tak nafikan ada ustaz yang buat macam tu, tapi itu bukan yang afdal. Yang afdal adalah setelah salam yang kedua. Tuan-tuan boleh buka, sebab kita masih lagi terikat dengan imam. Kenapa boleh bangun lepas salam yang pertama? Sebab salam yang pertama tu rukun, salam yang kedua tu sunat. Jadi setelah salam yang pertama tuan-tuan boleh naik, tapi kurang pahala, sebab tuan-tuan dah memisahkan diri daripada jemaah sebelum jemaah tu habis. Jadi kalau lepas salam pertama tuan-tuan nak naik boleh saja, tapi yang afdal adalah lepas salam yang kedua. Tapi berhati-hatilah, jangan lepas salam tuan-tuan duduk pula, itu boleh jadi batal pula. Lepas salam yang kedua terus naik. Lepas imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, tuan-tuan boleh naik lah. Jangan duduk pula. Kalau imam dah bagi salam tuan-tuan duduk pula, dia jadi batal pula. Tuan-tuan tambah satu rukun. Jadi lepas salam, habis salam kedua tuan-tuan pun bangun. Itulah yang seafdal-afdalnya. Bukan lepas salam yang pertama. Boleh lepas salam pertama boleh, tapi kurang pahala lah. Baik, jadi sekarang ni makmum ni dia bangun sebelum imam bagi salam lagi. Imam belum bagi salam dia bangun dah. Apa hukum dia? Apabila makmum yang masbuk bangun kepada qiyam kerana menyempurnakan barang yang tertinggal daripada perbuatan sembahyang sebelum imam memberi salam tanpa niat mufaraqah, nescaya batallah sembahyangnya, batal. Kalau dia nak bangun juga, dia boleh niat mufaraqah. Niat mufaraqah. Habis itu pahala jemaah dia takat mana? Pahala jemaah dia takat dia sembahyang dengan imam ni. Boleh dia sembahyang jemaah macam tu. Tuan-tuan boleh saja sembahyang isyak dengan imam 2 rakaat pertama. Lepas tu tuan-tuan rasa macam kunci motor tertinggal kat motor, contohnya lah. Tuan-tuan niat mufaraqah pada rakaat yang ketiga, tuan-tuan perhabis sendiri, boleh. Tapi pahala tuan-tuan yang 27 kali tu takat tuan-tuan dengan imam saja. Sebab 27 tu dia kira tiap perbuatan kita dengan imam. Masa rakaat pertama tu kita punya takbir kali 27, kita punya Fatihah kali 27, rukuk kita kali 27, i'tidal kita semua kali 27. Dia begitu, semua kali 27. Macam saya tadi lewat sikit, jadi saya dapat 1 rakaat dengan imam. Lagi 2 rakaat saya tak dapat gandaan 27. Yang saya sembahyang 1 orang tu kan, saya tak dapat. Dengan imam saja saya punya i'tidalnya, rukuknya, sujud semua kali 27. Sebab itu sembahyang berjemaah ni
Saya sebut kat tuan-tuan dulu, kalau tuan-tuan pergi di R&R, tengok-tengok ada jemaah yang dah nak habis, dia dah tahiyat akhir ke apa ke, ada ramai lagi jemaah. Kan R&R kan penuh kadang-kadang, nanti habis satu jemaah, mai jemaah lain pula. Kalau tuan-tuan tengok mereka ni nak habis dah sembahyang, afdalnya tuan-tuan jangan ikut mereka, tunggu jemaah lain. Nah, jangan ikut mereka, biar mereka habis dulu, nanti kita ikut jemaah yang lain, supaya kita dapat dengan imam ni daripada rakaat pertama sampai rakaat yang terakhir, semua kali 27, 4 rakaat tu, ataupun 2 rakaat lah kalau kita qasar. Cumanya tuan-tuan, kalau apa, biasanya kita tengok orang, kadang-kadang dia tengok jemaah tu lagi nak habis, dia lagi suka. Pasal apa? Dia sembahyang dengan imam tu duduk tak akhir, lepas tu dia boleh laju lah, betul tak? Jadi dia suka. Kalau tengok jemaah nak habis, lagi dia suka ikut. Supaya apa? Supaya imam tengok dah tak akhir ni, kejap-kejap nak duduk tak akhir. Supaya apa? Supaya nanti bila imam dah bagi salam, kita sembahyang sendiri boleh pecut. Dia boleh pecut laju sikit. Boleh juga tuan-tuan buat macam tu. Tapi tuan-tuan punya 27, takat tuan-tuan duduk tak akhir dengan imam tu lah. Yang lain semua dikira biasa. Baik. Jadi tuan-tuan, kalau nak niat tinggalkan imam, kena niat mufaraqah. Kena niat mufaraqah. Niat mufaraqah ni niat keluar jemaah lah. Dalam hati ni aku keluar jemaah, macam tu lah. Tuan-tuan ada niat gitu. Sama ada tuan-tuan cakap dalam hati keluar jemaah, ataupun tuan-tuan ada kehendak lah. Niat ni kehendak lah. Macam tuan-tuan nak pakai baju, tuan ada kehendak nak pakai baju kan, itu niat lah tu. Niat ni kehendak yang disertai dengan perbuatan. Kalau tuan-tuan nak tak buat, itu cita-cita, azam, tak jadi niat ni. Niat ni memang kita niat ni dan kita buat terus. Itu niat. Sebab tu niat ni dipanggil apa? Muqtarinun bil af'al. Segala niat kita yang disertakan dengan perbuatan, baru niat. Baik. Jadi tuan-tuan, kalau nak keluar, katakanlah dia nak bangun sebelum imam bagi salam, dia nak bangun dulu. Imam baca tahiyat akhir panjang sangat contohnya, dia nak bangun dulu, maka dia mufaraqah, maka dia pun bangun. Demikianlah bandingannya batal sembahyang sunat mutlak seseorang yang bangun kepada qiyam kerana menambah rakaatnya tanpa berniat hendak menambahnya. Tuan-tuan bisa dengar sembahyang sunat mutlak? Dah kot dah. Sembahyang sunat ni dia ada dua, satu sunat mutlak, satu sunat muqayyad. Sunat mutlak ni sembahyang sunat yang tidak ada batasan rakaat. Sunat yang muqayyad dia ada batasan rakaat. Contoh sunat yang muqayyad ni banyaklah, antaranya sembahyang sunat rawatib kita tu. Sebelum subuh 2, jangan buat 4, 2 saja. Kalau buat 4 lagi 2 tu bid'ah. Tak dapat pahala, boleh berdosa tentang tambah ibadah. 2 rakaat je sebelum subuh. Sebelum zuhur 4. Tak, boleh buat 2, boleh buat 4, tapi sebaik-baiknya 4. Lepas zuhur boleh buat 2, sebaik-baiknya 4. Sama ada tuan-tuan nak buat 4 rakaat terus, ataupun tuan-tuan nak buat 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, itu lebih baik. Boleh lah. Kemudian sebelum asar pun sama, boleh sembahyang 2 rakaat, dan yang afdalnya 4 rakaat. Yang paling bagus tuan-tuan sembahyang 2 rakaat. Saja aku sembahyang 2 rakaat, saja aku sembahyang sunat asar 2 rakaat kerana Allah. Tuan-tuan kadang-kadang tak sebut qabliyah, tak apa dah, sebab sunat asar ni dia tak ada qabliyah ba'diyah. Tapi kadang-kadang ada orang sebut juga qabliyah, tak apalah dia nak sebut. JP lah boleh sebut ya kan, nak sebut sebab sembahyang sunat asar ni dia tak ada ba'diyah dah. Betul tak kan? Sama juga sunat subuh, dia tak ada qabliyah dah. Dia memang sunat subuh tu sebelum je. Jadi kalau dia nak sembahyang sunat asar ni, boleh sembahyang 4 rakaat terus semua, 1 salam, tak ada tahiyat awal lah, terus 4 rakaat. Yang lebih baiknya sembahyang 2-2. Saja aku sembahyang sunat asar 2 rakaat kerana Allah, 2 rakaat dia bagi salam, lepas tu naik lagi dia buat lagi 2 rakaat, sama dengan zuhur tadi. Itulah yang seafdal-afdalnya. Sembahyang sunat sebelum maghrib ada nak tuan-tuan buat tak buat sini? Tak ikut tuan-tuan lah, nak buat boleh, tak buat pun tak apa. Tapi dalam kalau ikut dalam pegangan mazhab Syafi'i memang adalah memang ada sembahyang sunat sebelum maghrib 2 rakaat. Baik, jadi sembahyang sunat sebelum maghrib juga 2 rakaat, jangan buat 4. Kalau tambah lagi 2 jadi bid'ah, dosa tuan-tuan. Kita buat mereka ibadah. Sama juga dia muqayyad, dia dah ditentukan oleh syariat, dia dah ditentukan. Sama juga sebelum isyak dan lepas isyak 2-2. Tidak, qabliyah dengan ba'diyah. Sembahyang sunat muqayyad lagi, sembahyang sunat duha, dia muqayyad. Tuan-tuan tak boleh sembahyang duha sampai 20-30 rakaat, tak boleh. Sembahyang sunat duha yang paling banyak berapa rakaat tuan-tuan?
paling banyak adalah 12. Tapi yang terbaik 8. Macam abang sebut tu betul lah. Siapa sembahyang duha 12 rakaat dengan sembahyang 8 rakaat, sembahyang 8 rakaat lebih besar pahala dia. Jadi jangan buat 12 boleh tak? Paling banyak tuan-tuan buat 8. Tapi kalau nak buat juga paling banyak 12. Siapa sembahyang duha sampai 14, yang 14 tu rakaat ke-13 14 bid'ah. Lebih pada tu semua bid'ah, dosa. Dosa tuan-tuan, sebab kita dah mereka ibadah. Dia ada had duha takat tu saja. Boleh? Itu kita panggil sembahyang yang muqayyad, yang ada bilangan rakaat dia. Satu lagi sembahyang nama dia sembahyang sunat mutlak. Sembahyang sunat mutlak ni niat dia mudah aja. Saja aku sembahyang. Tuan-tuan ingat bila kita niat, kita revision balik tuan-tuan, dia kena ada 3 kan? Apa dia tuan-tuan? Dalam niat tu qasad, ta'arud, ta'yin. Itu sembahyang fardu. Itu saja niat dia. Sahaja aku solat fardu zuhur cukup. 4 rakaat menghadap kiblat, ada orang sebut 4 rakaat kerana Allah, itu sunat saja. Tuan-tuan niat sahaja aku sembahyang fardu zuhur cukup. Tapi kalau jadi makmumlah. Sahaja aku sembahyang fardu zuhur, sahaja aku sembahyang fardu zuhur, sahaja aku sembahyang itu qasad, sahaja aku usalli itu qasad. Fardu ta'arud, zuhur ta'yin, cukup. Kalau sembahyang seorang memadai. Sebab tu janganlah kalau ada orang kadang-kadang dia niat tak masuk kan, Allah sampai habis nafas. Ada kan habis nafas, Allah niat tak masuk-masuk. Boleh suruh dia pendekkan. Saja aku solat fardu zuhur. Kalau makmum saja aku sembahyang solat fardu zuhur, makmum cukup, makmum. Kalau imam saja aku solat fardu zuhur, imam. Kan siapa yang boleh sebaik-baiknya niatnya lagu ni. Masa kita usolli tu, kita dalam hati tu kita baca lah, salli fardhu zuhri 4 rakaatin imam lillahi ta'ala, kita contohnya lah. Dalam hati kita saja aku sembahyang fardhu zuhur 4 rakaat imam kerana Allah. Masa angkat takbir tu Allah, kita tak sebut lagu tu lah. Kita lalukan balik niat tadi tu. Kita ingat balik yang kita baru sebut tadi tu. Nah, kita lalukan balik. Sebab tu sebenarnya kita takbir sekejap je, Allahu akbar. Nah, itulah yang terbaik. Nah, itu yang terbaik. Tapi kalau tuan-tuan nak Allah akbar saja aku sembahyang fardhu, boleh juga. Dalam hati boleh juga. Tapi yang terbaiknya sahaja aku fardu zuhur ke apa, kita baca masa usolli tu dalam hati kita lalu sekali. Nah, kita faham. Jadi masa Allah kita kenangkan balik, lalukan balik yang kita sebut sebelum kita angkat tu. Boleh ya? Itu yang terbaik. Baik. Jadi tuan-tuan, apa dia sembahyang itu sembahyang fardu, qasad, ta'arud, ta'yin. Kalau sembahyang sunat yang muqayyad tadi tu, dia ada qasad dengan ta'yin saja. Sahaja aku sembahyang duha cukup. Sahaja aku sembahyang tarawih cukup. Boleh ha? Tapi ba'diyah qabliyah special sikit. Sahaja aku sembahyang sunat zuhur, tuan-tuan kena sebut sebelum dan selepas, sekaligus sebagai ulama. Sebab nak membezakan. Boleh lah membezakan. Jadi tuan-tuan sebut macam ni ya, sahaja aku sembahyang sunat zuhur sebelum, cukup. Memadai. Saja aku sembahyang sunat zuhur selepas. Jadi ba'diyah tu selepas. Boleh tak? Untuk membezakan. Sebagai ulama sebut, kalau tak sebut sembahyang itu jadi sembahyang sunat mutlak, tak dapat pahala rawatib, rugilah. Nah, jadi tuan-tuan sebut ba'diyah tu maksud dia setelah, qabliyah tu sebelum. Jadi kan paling ringkasnya saja aku sembahyang sunat zuhur, saja aku sembahyang sunat zuhur sebelum. Ya, Ustaz. Ya. Contoh sikit lah. Ya, boleh sila. Ni kita baca ayat awal akhir kan. Jadi lena baca kau. Tak lena lama baru jaga. Macam mana? Terlena tuan-tuan. Ya, memang selalu jadi waktu qiyam mulai. Mesti buat qiyam mulai kan? Ramai tidur. Betul tak kan? Dia sembahyang tapi kita tidur. Dah tidur mai tindih kita pula tu. Tidak kan? Mai tindih badan dia kita. Kita pula ya apa dia ni tidur macam ni kan. Ada setengah tu dah tidur, meleleh Elio pula. Berdengkur. Orang berdengkur. Benar dia tidur berdengkur. Batal ke tak batal tuan-tuan? Begini. Tidur waktu duduk tak batal. Tidur waktu duduk tak batal. Bayang kita kan? Tak batal sebenarnya. Tak batal. Sebab apa tak batal? Pertama dia tertidur. Nama pun tertidur. Yang kedua, papan punggung dia tetap. Jadi tak keluar angin.
Kenapa tidur batal sebenarnya? Tidur batal pasal masa tidur angin keluar kita tak rasa, sebab tu batal. Tidur batal. Jadi tidur masa tertidur, masa duduk tu tak batal. Boleh tak? Tak batal. Dengkur ni kadang-kadang pasal dengkur tu tuan tahulah pasal dia kadang-kadang dia ada masalah di sini. Jadi dia sempit, dia keluarlah dengkur tu. Jadi tuan-tuan, yang batalnya tertidur masa sujud, batal lah. Masa sujud dia tertidur kan, itu memang batal walaupun sekejap. Ingat, ramai orang dia masa dia qiyamul imam sujud lama berdoa kan, dia tidur. Bila imam angkat, dia terjaga balik, dia pun relax je. Dia dah tertidur batal, dia tak boleh dah sambung tahiyat akhir, dia kena pergi ambil sembahyang, masuk balik. Jadi kalau tertidur masa duduk tak batal. Ada nanti ada sampai tuan, ada bahasan tertidur masa duduk tak batal. Dan tertidur. Baik, jangan tertidur masa bila? Masa sujud saja. Ada orang dia tertidur masa berdiri, ada. Dia terlentang ke belakang tuan. Ada. Dia tertidur terlentang belakang. Yang tu batal tak batal? Kalau dia terlentang ke belakang, dia tak batal, dia boleh bangun terus. Kalau dia jagalah, dia tidur terlentang, dia boleh bangun terus, sambung. Tapi biasanya dah terlentang ni, dia ambil sembahyang lah kot. Dia dah teruk sangat tu. Pergilah basuh muka sikit, ambil angin sikit, nanti terlentang lagi sekali. Baik. Ada satu kes saya tengok masa saya duduk di Kelantan dulu, ada satu orang dia sembahyang kain telondeh. Kain telondeh. Orang tua, kain telondeh. Batal tak batal kain telondeh? Nasib baik dia pakai seluar pendek. Kalau dia tak pakai spender, kacau tuan-tuan. Pening kita tengok. Jadi tuan-tuan, kain telondeh batal tak batal? Dia boleh angkat balik. Kain telondeh boleh angkat balik. Angkat balik. Tak apa, walaupun gerakan dia lebih 3 kali tak apa, sebab darurat. Jangan pula tuan-tuan cik angkat pun kira 3 tu. 1, 2, payahlah nak ikat aku tu. Itu dia kira darurat dah. Tak payah nak kira main 3 pula. Jangan 3 kali betul-betul batal. Dia tak kira dah, dia darurat. Jadi tuan-tuan boleh ikat kuat-kuat sikit. Jatuh lagi sekali, tak apa, dimaafkan. Kali ketiga batal. Dan kali ketiga batal. Sebab apa? Dah kerak. Jadi memang hampir ikat balik Pening kepala orang lain duk tengok. Betul dah kan? Telondeh. Baik. Jadi tuan-tuan, jadi sembahyang sunat mutlak ni, sembahyang sunat yang mana niat dia sahaja aku sembahyang, dia qasad saja. Kalau sembahyang fardu dia qasad ta'arud ta'yin, sahaja aku solat fardu zuhur. Kalau sembahyang sunat muqayyad, sahaja aku sembahyang sunat duha, tidak cukup. Yang ni sahaja aku sembahyang, cukup. Itu sembahyang sunat mutlak. Bila nak sembahyang sunat mutlak, sembahyang pada waktu boleh sembahyang. Masa bila boleh sembahyang? Antara zuhur dengan asar boleh sembahyang. Tidak? Tuan-tuan nak sembahyang sunat apa? Sembahyang sunat mutlak lah tuan-tuan. Termasuk dalam sunat mutlak adalah sembahyang sunat hajat. Sembahyang sunat hajat termasuk sunat mutlak. Antara zuhur tuan-tuan, antara zuhur dengan asar tu kan panjang. Tuan-tuan nak sembahyang sunat apa? Duha tak ada masa tu. Ba'diyah 4 rakaat dia zuhur. Tuan-tuan nak sembahyang, tak bermunajat dengan Allah, sembahyang sunat mutlak. Sahaja aku sembahyang. Nah, lagi satu, mana masa panjang tuan-tuan? Lepas isyak, betul tak? Lepas isyak sampai ke subuh. Sembahyang sunat tahajud termasuk dalam sembahyang sunat mutlak. Boleh ya? Sembahyang sunat mutlak. Mutlak tuan-tuan. Cuma tahajud tu waktu malam, nama dia tahajud lah. Tuan-tuan boleh je sebut sahaja aku sembahyang sunat. Tuan-tuan sembahyang apa-apa pun waktu malam, lepas tuan tidur, dia semua dapat pahala tahajud. Katakan tuan-tuan tidur lepas isyak, tuan-tuan tak sembahyang ba'diyah, tuan-tuan tertidur. Tuan-tuan bangun pukul 12, tuan-tuan sembahyang ba'diyah tadi kan, dapat pahala tahajud. Tu kira bangun tahajud. Tak semestinya sembahyang tahajud ni sahaja aku sembahyang sunat tahajud, tak. Sembahyang lah apa pun, sembahyang taubat ke, sembahyang witir ke, semua dapat pahala tahajud. Yang penting setelah isyak, setelah bangun daripada tidur. Syarat dia tidur. Sebab apa tidur tuan-tuan? Dia hikmah banyak lah. Tuan-tuan bila tuan-tuan tidur, tuan-tuan jaga otak tuan-tuan. Memang saya dah buktikan dah. Otak tuan-tuan, waktu tuan-tuan bangun pada tidur, otak tuan-tuan ni dia macam bercahaya tuan-tuan. Masa itulah saat yang paling, bila tuan-tuan sembahyang, tuan-tuan berdoa, tuan-tuan berzikir, dia memberi kesan pada jiwa. Dan tuan-tuan kalau nak tahu, kita orang Islam malang lah, kadang-kadang kita jarang bangun malam. Orang yang bukan Islam, banyak jutawan-jutawan, billionaire, Bill Gates lah, Jeff Bezos lah, Elon Musk, yang kaya-kaya ni, mereka bangun 4 pagi. Bangun 4 pagi.
Dia pun tak sembahyang, tapi dia pun tahu itu saat yang Allah jadikan bagi manusia. Dia pun dah sign, dia pun gaji itu benda yang bagus untuk manusia. Sebab tu tuan-tuan study pagi, orang dah otak tuan-tuan masa tu otak paling bagus sekali. Paling bagus. Itu yang banyak orang yang bukan Islam pun bangun 4 pagi. Tuan-tuan tahu Sami Buddha, Tok Sami tuan-tuan pergi Thailand banyak kan pakai baju Sami tu. Tok Sami bangun 4 pagi. Baca buku dia tulis 4 pagi bangun, bertafakurlah, berdoa, cara depa lah tuan-tuan. Sebab tu kadang-kadang depa kita tengok Tok Sami dan kadang sihat apa semua. Bukan pasal sebab depa ambil nilai Islam. Cuma salahnya depa ni bila depa tak fokuskan pada Allah. Betul tak? Dia fokus pada Tuhan-Tuhan yang lain. Dia banyaklah nilai Islam ni bukannya sekadar bangun 4 pagi. Contohnya jaga masa kan. Wal as, demi masa kan. Kita malang lah, kita kadang-kadang umat Islam tak jaga masa sangat. Nanti jumpa pukul 3. Pukul 3 tu biasanya 3.30. Betul tak tuan-tuan? Kadang-kadang pukul 3 tu pukul 3 suku lah. Kalau di Jepun tak, di Jepun ni dia ambil nilai wal asr demi masa. Jepun ni cukup strict. Jepun tuan-tuan, di Jepun tuan-tuan tanya orang pernah kerja Jepun, kadang-kadang dia buat mesyuarat pukul apa? Kita akan bermesyuarat pada pukul 3.07 minit. 3.07 minit. Kita pernah tak kat Malaysia buat macam tu? Imam bila nak jumpa, nanti kita jumpa kat masjid pukul 3.36. Kita tengok apa imam 3.36, kira 3.40 lah macam tu kan. Tamu 3.45 lah. Jepun tak ada masa tu. Sebab dia sangat hargai masa tu. Nilai ni Jepun bawa ke negara dia. Walaupun dia tak dapat pahala lah pasal dia tidak fokuskan pada Allah, jaga masa kerana Allah tak ada. Betul tak? Tapi dia dapat kehebatan tu, dia dapat. Kehebatan tu dia dapat. Segala yang Allah Ta'ala syariatkan, dia ada nilai kehebatan di sebalik dia. Kalau orang yang bukan Islam amalkan, dia dapat kehebatan tu, pahala dia tak dapat. Dia tak? Pasal dia tidak fokus pada Allah. Kat dunia dia dapat. Kat dunia dia dapat. Tuan-tuan tahu dulu pernah kereta api di Jepun yang laju tu kan, Shinkansen ke apa nama dia, yang lari sampai 400 km per jam tu, dia pernah terlambat 14 saat. Tuan-tuan tahu kereta api ni kan dia jalan itu kan bersipang siur. Dia lambat 14 saat. Kemalangan tuan-tuan. Dia kena jalan tepat, tak boleh lambat walaupun sesaat pun tak boleh. Lambat 14 saat. Tuan-tuan kalau bah di Malaysia ni lambat berapa saat? Saya tak tahu. Kadang berjam. Saya dulu masa duduk universiti dulu naik kereta api kat Pengasarai. Lani cepat dah lah. Lani mungkin dia lari-lari juga lah, bukan tak lari-lari juga, tapi tak lari banyak. Dulu saya ingat kereta api naik saya naik kat Pengasarai dulu masa ngaji di UM tu. Kalau dia kata pukul 10 tu pukul 12 kan. Dia memang lari semua. Ini kalau kat Jepun ni saya ingat memang tak tahu, hancur habis kereta api tu kan. 2 jam lari, dia 14 saat. Tuan-tuan tengok negara Jepun ni hebat. Pasal apa? Sebab kita nak buat segala-galanya semua kena masa. Betul tuan-tuan? Tuan-tuan nak berniaga ke, tuan-tuan nak masak ke, tuan-tuan nak baca buku ke, tuan-tuan nak buat rumah ke, tuan-tuan nak repair bumbung ke, semua benda yang tuan-tuan nak buat kat dunia ni semua guna masa. Bila tuan-tuan buang masa, tuan-tuan dah buang hidup tuan-tuan. Itu nilai ni. Jepun ambil nilai ni. Jepun kita rugi ya. Rugi. Orang putih kata time is money, orang putih sebut kan. Masa itu duit. Okey tuan-tuan, tak apa. Jadi tuan-tuan, sembahyang sunat mutlak ni, tuan-tuan sembahyang tidak ada had. Dan tuan-tuan niat gitu je, sahaja aku sembahyang. Dan kata Imam Nawawi rahimahullah, kita punya imam mazhab yang besar, dalam kitab dia Syarah Muhadzab, dia sebut sembahyang sunat mutlak ni contohnya lah antara zuhur dengan asar kan, panjang kan. Tuan-tuan dah habis buat dia, tuan-tuan nak sembahyang sunat mutlak, tuan-tuan boleh niat, tuan-tuan main masjid ni ke, kat rumah ke, kat mana-mana boleh. Kat bendang ke, dekat apa, kat tuan-tuan mancing ikan ke. Dan sembahyang sunat ni tuan-tuan tahu, bila naik kenderaan, dia menghadap ke arah mana kenderaan tu bergerak. Banyak orang tak buat, tapi boleh tuan-tuan. Contohnya kalau kita naik kereta, kita bawa isteri kita, isteri kita boleh sembahyang sunat atas kereta tu. Tahu tuan-tuan, sembahyang sunat tak disyaratkan berdiri, tahu kan? Diri dapat pahala lebih lah. Dan sembahyang sunat tak disyaratkan berdiri. Tuan-tuan boleh sembahyang sunat duduk, tapi pahala separuh. Kecuali dia ni dulu sihat, duduk sembahyang sunat berdiri, tiba-tiba dia sakit, dia duduk. Ini cerita lain, dia dapat penuh juga. Pasal apa? Pasal dia kalau tak sakit, sebelum ni dia sembahyang berdiri. Kalau tak kena sakit, dia takkan sembahyang duduk. Disebabkan dia istiqamah sebelum dia sakit, walaupun dia dah sakit, dia full juga markah dia, pahala dia. Itu kelebihan
orang yang istiqamah dengan kebaikan. Boleh tak? Siapa yang dia waktu dia sihat dulu, tiap-tiap hari main masjid, main kuliah. Dah dia sakit kena stroke, 10 tahun tak boleh main masjid, 10 tahun tak boleh dapat, tak boleh main kuliah. Pahala tuan-tuan duk main masjid kuliah ni dia dapat juga, full dapat. Itu kelebihan istiqamah. Jangan kita dah sakit baru nak main. Itu rugi tuan-tuan. Saya jumpa apa orang yang dah tua, stroke, sedih, tak boleh main masjid, tak boleh main surau. Pahala jalan lagi kat dia. Pahala berjalan kerana dia istiqamah dulu. Dia terhalang kerana sakit dia. Itu rahmat Allah tuan-tuan. Sebagai kegembiraan, janganlah sedih kalau kita diuji. Betul tak begitu? Jadi tuan-tuan, sembahyang sunat tak disyaratkan berdiri. Cumanya tuan-tuan juga boleh duduk, tak ada masalah. Sembahyang sunat dalam kereta boleh sembahyang. Dan bila duduk dalam kereta ataupun duduk atas tunggangan binatang ke kapal terbang, atas kenderaan yang penting. Kalau zaman Nabi kenderaan. Sembahyang sunat ni kiblat dia atas kenderaan adalah arah kenderaan tu. Kalau tuan-tuan bawa kereta, isteri kat sebelah, katakanlah kita bawa dia pukul 10, isteri nak sembahyang duha, tapi kena pergi sembahyang lah. Isteri boleh sembahyang duha tepi kita. Kiblat dia mana? Kiblat dia ikut arah kenderaan. Nama tak apa? Dalam Quran disebut min hais nama tuwallu fasamma wajhullah. Di mana saja kita menghadap wajah kita, di situlah kiblat Allah. Ini ayat Quran untuk sembahyang sunat. Nabi SAW sembahyang sunat atas unta, sembahyang atas unta. Sembahyang je, Nabi atas unta sembahyang. Tapi bila nak sembahyang fardu, turun menghadap kiblat. Boleh tak? Sembahyang fardu kena menghadap kiblat. Kalau atas kapal terbang, atas kenderaan, tuan-tuan kena menghadap kali pertama. Betul tak? Kali pertama cari dulu kiblat. Mana kiblat sebenarnya? Dah kapal terbang tu bergerak merata, tuan-tuan jangan bergerak juga. Tak perlu lah macam tu. Tak perlu lah. Tuan-tuan ikut arah dia lah. Tapi mula-mula kena tahu dulu mana arah dia. Kalau tuan-tuan tak tahu, tuan-tuan agak-agak je lah. Agak-agak je lah. Jadi tuan-tuan bawa kereta, isi tuan-tuan di sebelah, boleh sembahyang duha, boleh. Dia sembahyang. Sujud macam nak isyarat, boleh. Rokok macam ni, tiadaan. Sujud ke bawah sikit, boleh. Yang penting antara sujud dengan rokok ada beza. Rokok tunduk sikit, sujud tunduk banyak sikit. Gitu je. Lepas tu boleh bagi salam. Boleh tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan yang driver, tak boleh. Driver tak boleh. Yalah tuan-tuan tengah bawa-bawa, okey, Allahu Akbar, mau masuk barai. Driver tak boleh. Sebab tuan-tuan buat dua kerja. Semayang mana boleh buat dua kerja? Tuan-tuan dah drive, lepas tu tuan-tuan pergi semayang pula kan. Tuan-tuan dah dalam, bila kita semayang, kita tak boleh buat perbuatan di luar semayang. Betul tak? Tak boleh buat makan, minum, memandu, mana boleh. Pemandu tak boleh semayang lah. Sebab dia ada buat kerja dia tengah memandu, kerja dunia tu. Mana boleh semayang, memandu sambil semayang. Zikir boleh lah, selawat ke apa. Orang sebelah boleh. Itu semayang sunat mutlak. Okey. Jadi tuan-tuan, katakanlah lepas zuhur tu kita nak semayang juga, teringin nak semayang, tuan-tuan boleh semayang sunat hajat, boleh. Semayang sunat hajat termasuk semayang sunat mutlak. Ataupun tuan-tuan nak semayang sunat mutlak saja. Cara dia tuan-tuan, pertama tuan-tuan boleh niat macam biasalah, macam dalam buku-buku kan. Saja aku semayang sunat mutlak 2 rakaat kerana Allah. Itu baguslah, niat bagus tu. Boleh tak? Ataupun tuan-tuan boleh niat saja aku semayang sunat mutlak 4 rakaat kerana Allah, boleh. Ataupun saja aku semayang sunat mutlak 8 rakaat kerana Allah, boleh, satu salam. Ataupun kata Imam Nawawi rahimahullah, kita main mana-mana kat rumah kita ke, kat masjid ke, tuan-tuan niat saja aku semayang Allahu Akbar. Tuan-tuan boleh semayang banyak mana pun. Tak sebut rakaat. Tak sebut. Hatta kalau dia sebut rakaat pun dia boleh ubah rakaat tu. Dia boleh semayang sunat tak apa. Tuan-tuan pernah tak semayang witir, tuan-tuan niat semayang 2 rakaat, imam buat 3 rakaat 1 salam. Pernah jadi lagu tu? Tuan-tuan ikut imam je, tak apa. Niat tadi tu tak apa. Niat semayang sunat tak apa. Semayang wajib tak boleh lah. Semayang sunat senang je tuan-tuan. Jadi kalau kita niat 2, imam buat apa? Imam buat 3, kita ikut je imam tu, tak apa. Soft. Kita kira 3. Ataupun kita niat 3, kan imam buat 3 rakaat 1 salam, rupanya imam buat 2 rakaat 1 salam, imam bagi salam, tak ada masalah. Boleh tak? Gitu je. Cumanya bila imam buat 2, kita niat 2 lah. Boleh tak? Katakanlah imam buat, kita niat 3 tadi, imam buat 2, maka kita pun niat 2. Masa tahiyat akhir tu niat 2. Dan sebelum bagi salam tu. Sama juga, kita niat 2, imam buat 3, imam naik buat 3, kita pun niat ikut imam lah 3. Tak apa. So baik. Yang nak
tarawih kan. Tak apa. Kadang imam buat 3. Dia next sekali lagi. Witir. Tarawih. Oh, tarawih. Kadang ada buat 3 telajak. Macam mana 3 tuan-tuan? Memang 3 tarawih. Ada telajak imam patut dia tahiyat kan, tapi dia terlupa dia next sekali lagi. Dia begini tuan-tuan. Kalau imam lupa, kita tak boleh ikut. Boleh lah. Imam lupa, kita tak boleh ikut. Kadang-kadang ada kan. Imam lupa, cuma nyata kalau kita tak imam tu lupa, kita tak boleh ikut. Nak tarawih tau. Tak boleh. Sebab imam buat sah kerana dia lupa. Boleh lah. Kita ikut, kita ingat, tak boleh tuan-tuan. Habis tu kalau tuan-tuan nak ikut juga, boleh. Tuan-tuan kena niat 3 rakaat. Buat 3. Ya, boleh niat 3 rakaat. Tapi setengah ulama kata sembahyang tarawih mesti 2, tak boleh 4. 2. Sebab kalau ikut dalam mazhab Syafi'i straight sikit lah. Macam dalam kitab Mughniyan Muhtaj, Khatib Syarbini disebut sembahyang tarawih ni kalau boleh janganlah buat 4 1 salam. Buat 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Boleh lah. Sebab itu sembahyang yang Nabi syariatkan, dan Nabi dengan para sahabat buat 2 1 salam, 2 1 salam. Sembahyang sunat lain tak apa, sunat tarawih kalau boleh janganlah. Sebab dia ada apa? Kalau imam terlupa tak apa. Cuma kalau ke imam tu lupa ni, kita ingat, kita jangan ikut dia. Kena tunggu dah imam tu kalau kita. Begini. Kalau imam tu naik, pertama kita tegur lah. Betul tak kan? Tegur je lah. Sebab mana pernah kita orang Melayu sembahyang tarawih 3. Betul tak kan? Memang lupa lah tu. Kita pun tegur lah. Cuma tuan-tuan nak tegur, jangan tuan-tuan pun berdiri dengan imam. Imam bangun, tuan-tuan pun berdiri. Lepas tu tuan-tuan nak tegur, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Imam pening lah. Pasal apa kan? Dia pun bangun juga. Tuan-tuan kena duduk. Tuan-tuan duduk, tuan-tuan tegur Subhanallah, maka imam perasan lah. Oh, aku ni dah 3. Dia duduk, dia boleh turun balik tak? Dia boleh turun balik. Boleh lah. Kalau tak turun, kita ada 2 pilihan. Tunggu dia ataupun bagi salam. Sebaik-baiknya tunggu dia. Tapi saya rasa yang terbaiknya tuan-tuan bagi salam lah. Kok nanti dia naik pula, dia pergi baca Al-Baqarah, penat tuan-tuan tunggu. Dia duduk seronok Al-Baqarah, tuan-tuan duduk tunggu kan, bila nak turun imam ni. Kalau saya, kalau boleh ambil yang mudah dan tak batal lah. Betul tak? Yang mudah dan yang tak membatalkan. Satu Ustaz. Sembahyang tarawih 1 boleh? Dalam mazhab Syafi'i sembahyang tarawih 1 dan 3 tak boleh. Tarawih. Kalau sembahyang sunat mutlak boleh. Sembahyang sunat mutlak boleh. Tarawih tak boleh. Tarawih bukan sembahyang sunat mutlak. Boleh lah. Masalah dia Ustaz. Bila dia buat 1, kita biasa buat, katalah malam kita buat 8. Itu dia rakaat, sepatutnya dia 2 rakaat 1 salam. Tapi yang tu 1 rakaat dia 2 lagi salam. Lupa juga tau. Cukup 8. Macam mana? Jadi malam tu kita buat tak cukup 8 kan? Ya, betul. Dia lupa juga tu. Okey, dia begini. Macam mana? Kalau dia lupa dan jemaah lupa, tak apalah, semua pakai lupa. Lupa ni Allah Ta'ala ampunkan. Betul tak? Tuan-tuan yakin, katakanlah dia sembahyang 1, tuan-tuan semua pakai yakin dah 2. Allah Ta'ala bagi pahala 2. Ikut dia punya 2. Boleh kan? Dia punya 2. Sebab tuan-tuan lupa. Tapi kalau tuan-tuan ingat dia sembahyang 1, tapi tuan-tuan fikir 1 lah senang sikit. Batal. Cepat lagi habis lah. Batal. Dia batal, tuan-tuan batal. Ya, tuan-tuan bagi tahu dia lah, tuan-tuan bagi tahu tadi 1. Mana dia sembahyang tarawih 1? Buat sekali lagi. Dia lagi 1 macam ni. Lagi 1. Kalau kita yang ingat lah, yang ingat bila imam duduk 1, kita terus berdiri. Dan kita tengok dia. Kalau dia buat tak tahu, kita mufaraqah, selesai. Betul tak? Niat mufaraqah. Kita keluar pada dia, kita sembahyang, settlekan sembahyang kita. Boleh lah. Dan makmumnya ingat, maklum kan pada dia, maklum tadi sembahyang 1. Mana boleh batal lah. Boleh lah. Naik lagi 1. Katakanlah semua pakat lupa ataupun tak pasti. Dia kadang-kadang jadi lagu ni, semua pakat tak pasti. Dia bukan tak pasti, kadang-kadang malu lah. Betul tak? Dia malu tu sebenarnya yang lebih tu. Malu lah aku ni, BP lah. Tu hidup BP jadi macam tu lah. Kalau semua pakat tak pasti, ialah imam baca sedap sangat ataupun imam baca kita pun pening dengar dia baca. Dia sembahyang 1, kita tak pasti 1 ke 2, kita tak pasti. Kita ikut dia sebab tak pasti. Bila imam bagi salam, kita kata imam macam 1 je. Contoh kita kata imam macam 1 je. Berapa? Imam macam 1 je. 4 perkataan. Jangan lebih 4 saja. Imam pun, iya ke?
imam terus naik, kita follow terus. Boleh walaupun dah bagi salam. Tapi jangan banyak sangat. Betul ke? Mana ada. Yang tu itu tak boleh batal. Kena sembahyang lain. Sekarang mengenai sujud ni Ustaz. Ya. Apa nama, dia tinggal kunut. Jadi dia sampai salam. Nanti salam, ya, salam pertama, salam kedua. Lepas itu dia sujud sahwi kan, boleh kan? Apa luar? Ya. Begini. Dia dah bagi salam, dia terlupa, lepas tu dia teringat, dia boleh sujud sahwi tak? Boleh. Tapi jangan lama sangat. Dia lepas bagi salam, tak boleh sujud sahwi. Boleh sujud sahwi. Boleh. Tapi jangan lama sangat lah. Ni kalau dah lama, teringat baru sujud, tak jadi. Boleh lah? Tak boleh. Tetapi, ada tetapi lah. Katakan dia dah bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dia teringat, tadi tak kunut. Tuan-tuan tak ada pilihan. Tuan-tuan sujud sahwi boleh, tak sujud pun tak apa. Sunat kan? Pilihan. Jadi kalau tuan-tuan nak masuk balik dalam sembahyang, tuan-tuan sujud sahwi, tuan-tuan masuk dalam sembahyang tu, tak, tuan-tuan bagi salam, Assalamualaikum, teringat tak sujud sahwi, boleh sujud. Sujud. Kemudian duduk antara dua sujud lagi, duduk tanya. Katakan masa tu tuan-tuan terkentut, batal sembahyang tuan-tuan. Pasal tuan-tuan masuk balik dalam sembahyang. Faham tak? Berhati-hatilah. Tuan-tuan masuk balik dalam sembahyang. Kena bagi salam juga keluar bagi salam balik. Bagi salam balik. Itu. Dan sujud sahwi ni tak disyaratkan baca pun. Tuan-tuan tak baca apa pun boleh, sah. Tuan-tuan sujud dia. Sebab sujud tu sebagai apa? Sebagai penghinaan pada syaitan yang mengganggu kita. Cukup bila kita sujud tu dapat pahala dah. Tuan-tuan baca lagi dapat pahala lah. Tuan-tuan sujud, duduk antara dua sujud, tuan-tuan diam saja, tak baca apa. Tuan-tuan sujud lagi, tuan-tuan duduk tak akhir, tuan-tuan terus bagi salam. Betul tak? Biasanya kita sujud dalam sebelum salam kan. Ini sesudah salam. Dia terlupa tak apa. Tapi jangan sengaja batal lah. Sengaja buat macam tu tak boleh. Ni terlupa tak apa lah. Terlupa tak apa lah. Boleh lah. Kalau dia buat macam tu sengaja, berdosa lah tuan-tuan. Dia telah mereka satu ibadah kan. Dia dah bagi salam, saja pula sujud. Dia dah habis bagi salam, habis lah. Dia tak perlu, kalau dia tak sujud sahwi pun solat. Sembahyang sah. Sebab tu kalau saya biasanya kalau terlupa sujud sahwi ni, saya tak ni dah, saya terusnya. Tuan-tuan boleh je nak sujud sahwi. Sebab sujud sahwi ni bagus sujud sahwi. Tapi kalau dah bagi salam tu, tuan-tuan teruskan je lah. Tuan-tuan nak sujud pun boleh, tapi jangan lama lah. Lepas bagi salam teringat terus sujud sahwi. Sunat juga sujud sahwi tu. Ataupun imam lupa baca kunut, imam tak sujud sahwi, tuan-tuan boleh sujud sahwi setelah imam bagi salam yang kedua. Tuan-tuan pun sujud sahwi. Boleh lah. Duduk boleh saja. Ataupun tuan-tuan tak sujud sahwi pun tak apa. Sujud sahwi hukum dia sunat. Boleh lah. Sunat hukum dia. Terpulang lah kat tuan-tuan lah. Baik, tapi biasanya saya akan buat sebelum salam lah. Sebelum salam saya akan buat itulah. Baik. Kemudian mana ni? Saya lupa tadi. Sembahyang sunat mutlak disebut di sini. Bandingannya seperti sembahyang sunat mutlak, seorang yang bangun kepada qiyam kerana menambah rakaatnya tanpa berniat hendak menambahnya. Macam ni. Kalau orang niat pertama niat sembahyang sunat mutlak, saja sembahyang sunat mutlak 2 rakaat kerana Allah sembahyang. Katakanlah masa rakaat yang kedua tu dia niat nak buat 4, bukan buat 2. Asalnya tadi niat apa? 2. Dia boleh ubah. Sembahyang sunat dia boleh ubah niatnya masa solat tu. Boleh tak? Jadi dia niat buat 4 lah. Jadi dia terus naik rakaat yang ketiga ke 4. Dia niat masa dia sebelum dia niat tu dia niat nak tambah 4. Di sini disebut kalau dia dah niat 2, tapi dia naik sebelum dia niat dia nak tambah jadi 4. Betul tak? Dia main naik je, bakal sembahyang ni. Betul tak? Sebab dia naik sebelum dia niat menambah menjadi 4 rakaat. Sebab dia dah niat 2 dah tadi. Tiba-tiba dia naik tanpa niat nak tambah kan. Saja naik je, maka batal sembahyang ni. Itu perumpamaan dia. Kata Imam Nawawi rahimahullah, sembahyang sunat mutlak ni tuan-tuan boleh sembahyang. Saja aku sembahyang, tuan-tuan sembahyang. Tuan-tuan sembahyang, tuan-tuan tak tahu banyak mana sembahyang, tuan-tuan sembahyang je. Tuan-tuan boleh sembahyang 2, tuan-tuan boleh sembahyang 4, tuan-tuan boleh sembahyang 6. Ya, tuan-tuan boleh buat 8, boleh buat 10, boleh buat 100, boleh buat 1000. Ataupun tuan-tuan pun tak tahu banyak mana sembahyang. Kata Imam Nawawi rahimahullah, sembahyang itu sah dengan sepakat mazhab kita. Sah.
Kalau nak tengok kerja dia buat, lepas tu tanda. Itulah. Orang akan pelik lah. Ini sembahyang apa tak berhenti-henti, tapi sah. Boleh lah. Sembahyang sunat. Tapi saya nasihat tuan-tuan, tu sah buat lagu tu lah. Boleh dong. Sebab yang afdalnya dua-dua. Solatul lail masna. Sembahyang ni yang terbaik sembahyang sunat dua-dua. Boleh lah. Kalau boleh buat duha pun 2 rakaat, 1 salam doa. Itu lebih cantik. Betul tak? Tersusun. Boleh je tuan-tuan nak sembahyang, tuan-tuan pun tak tahu. Dia dah rakaat yang ke-20 ke yang ke-30 ke? Mayang je. Selagi rakaat mayang je. Boleh. Tapi itu pahala kurang lah. Tapi sah. Boleh lah. Jadi saya nasihatkan tuan-tuan sembahyang sunat ni, kalau boleh lah, sebaik-baiknya 2. Kalau nak buat lebih 4. Boleh lah. Kecuali tarawih. Ikut mazhab Syafi'i, tarawih jangan buat 4 rakaat terus. Boleh no? 4 rakaat terus jangan. Sebab ada sebahagian ulama mazhab Syafi'i kata tak boleh. Sembahyang dia sah tapi tak dapat pahala tarawih. Pahala qiyam Ramadan tak dapat. Sebab Nabi dengan para sahabat buat 2. Boleh lah. Kalau paling banyak sembahyang sunat mutlak ni, tuan-tuan paling banyak tuan-tuan nak tambah pun sampai rakaat ni. Sebab menurut pandangan setengah ulama macam Imam Abu Hanifah, dia kata sembahyang rakaat ni, sembahyang sunat paling panjang boleh dengan 1 salam ni adalah 8 rakaat. Tuan sembahyang 8, 1 salam. Kalau lebih pada tu makruh, kurang pahala lah. Boleh lah, kurang pahala. Boleh. Jadi sembahyang sunat kalau boleh lah, saya nasihat pada tuan-tuan, kita buat masna. Nabi sebut lah 2. Itulah yang sebaik-baik sembahyang sunat macam kita dah buat selalu. Tapi saya nak cerita hukum je lah. Kalau tuan-tuan sembahyang sunat apa, sampai tak tahu banyak mana tuan-tuan dah sembahyang, walaupun ganjil lah, tuan-tuan sembahyang tu 99, sembahyang sunat mutlak ni 99 ke 101 ke, sembahyang itu sah. Boleh lah. Sebab tu tuan-tuan tahu kan, kalau kita sembahyang sunat ba'diyah, kamat, kita nak buat apa? Sebahagian ulama kata cukupkan 1 rakaat saja, dapat pahala 1 rakaat. Kan kita sembahyang sunat ba'diyah, qabliyah, contoh isyak kan, tengah sembahyang 1 rakaat, tengah kamat. Kita kena ikut jemaah, jangan habiskan. Jemaah itu lebih afdal. Jadi macam mana? Tuan-tuan ringkaskan, cukup 1 rakaat bagi salam. 1 rakaat itu dapat pahala sunat mutlak. Tapi orang kan pelik, apa sembahyang 1? Tapi itulah hukum ni. Habis tuan-tuan. Kita dah isyak. Betul. Akan datang kita masuk masalah ke-22 tu panjang sikit. Boleh tak? Masalah ke-22 tu panjang sikit. Ada soalan? Tak ada apa? Tuan-tuan, saya minta maaf tuan-tuan kalau ada kurang. Ada soalan kan? Tak ada apa? Kalau kurangan dan sebagainya, InsyaAllah kita bertemu pada perjumpaan akan datang Rabu yang ke-4 kan? InsyaAllah Rabu yang ke-4. Saya minta maaf tuan-tuan kalau ada kurangan dan sebagainya. Terkasar bahasa, saya minta maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an tafarruqana wa ba'dahu tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna shaqiyyan wa la mahruman wa la matruran. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.